Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan berbincang tentang watercard case study in Malaysia. So, tanpa membuang masa, kita nak bergerak pada soalan pertama, panel pertama, Kashfi. Daripada skop pencemaran, apakah punca dan kesan watercard di Malaysia ini terjadi? Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Okay, seperti yang kita tahu, isu pemotongan air ini ataupun dikenali sebagai watercard sering menjadi isu panas kebelakangan ini. Okay, watercard ini berlaku antara faktor utamanya adalah sebabkan pencemaran air. Okay, antara faktor pencemaran air ini adalah disebabkan oleh hujan asid. Okay, berdasarkan kajian yang telah saya baca, hujan asid adalah salah satu penyebab pencemaran air ini yang berlaku. Okay, hujan asid pada dasarnya aliran air yang disebabkan oleh pencemaran udara, seperti asap arang batu, asap kenderaan. Okay. Zarah yang berasid ini dipancarkan ke atmosfera dan bergabung dengan maup air. Okay, maka hujan asid pun akan terhasil. Ketika hujan asid ni berlaku, air sungai secara beransur-ansur akan tercemar kerana kandungan asid di dalam air semakin lama semakin meningkat. Okay, so disebabkan ini sungai pun tercemar. Okay, antara sebab yang lain adalah kegiatan pertanian lah. Okay, antara amalan pertanian pada umumnya menggunakan baja buatan dan racun perosak untuk melindungi tanaman mereka daripada serangga perosak. Tapi apabila racun tersebut digabungkan dengan air, ia menghasilkan toksin yang berbahaya untuk tumbuhan-tumbuhan dan haiwan akuatik terutamanya. Okay, bayangkan semasa hujan ni berlaku, bahan racun bergabung dengan air hujan dan ia mengalir dari tanah ke sungai ataupun terusan menyebabkan kualiti air semakin lama semakin berkurang dan ia menyebabkan pencemaran berlaku. So disebabkan itu watercard terpaksa dilaksanakan. Jadi ia memberi kesan amat negatif lah kepada penduduk yang amat bergantung kepada air. Okay, antara kesan pencemaran ini sehingga menyebabkan watercard ni dilaksanakan, salah satunya adalah sebabkan kesannya pencemaran rantaian makanan. Kita mengambil contoh seorang nelayan, dia pergi menjala ataupun mancing seperti biasa. Tiba-tiba ikan yang ditangkapnya pada hari itu adalah dari kawasan yang tercemar dan ia menjualnya kepada pelanggan dan pelanggan itu membeli dan memakannya. Dan hal ini boleh menyebabkan keracunan, malah paling dahsyat boleh menyebabkan kematian pada seseorang itu. Okay, antara kesan yang lain, pencemaran ini menyebabkan masyarakat menghidap penyakit. Okay, bayangkan apabila seseorang tu meminum air yang tercemar, penyakit seperti cerit birit, kolera sangat mudah terjadi. Okay, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan bahawa sekitar 485,000 kematian disebabkan masalah cerit birit setiap tahun. Okay, so bagi mengelakkan krisis ini berlaku dengan lebih teruk, watercard dilaksanakan demi menjamin kesihatan masyarakat sejagat. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Tuan Moderator. Okay, so terima kasih kepada Kashfi. Kita bergerak kepada soalan kedua, masih dalam skop yang sama, pencemaran. Apakah daripada persepsi kontroversi dan solution penyelesaian, bagaimanakah pendapat panel kedua kita, Alif Aiman, tentang persepsi ini dalam skop pencemaran? Silakan. Okey, baik. Terima kasih saudara Alif Hafiz atas pertanyaan berikut. Jadi berkenaan dengan kontroversi yang pernah boleh dikatakan viral di negara kita Malaysia ya. Antaranya ialah penebangan hutan lah yang berleluasa. Seperti yang kita tahu, penebangan hutan ni makin hari kita makin perasan bila kita lalu kawasan jalan-jalan lama kan. Contoh kalau kita nak pulang ke kampung halaman datuk dan nenek kita lalu jalan lama, keadaan sekeliling makin hari kita tengok makin gondol tanah ya. Di mana pokok-pokok semuanya ditebang. Yang tinggal hanyalah pokok-pokok hiasan, pokok-pokok tanaman kecil-kecilan lah tinggal. Hal ini kerana terdapat penebangan hutan secara halal ataupun haram lah. Yang patut diambil serius ialah penebangan hutan secara haram ini, di mana penebangan hutan secara haram ni kebanyakannya mengambil pokok-pokok ataupun
kayu ni diambil tu daripada hutan simpan. Tanpa pengetahuan pihak berkuasa. So perkara macam gini perlu diambil serius sebab menurut kajian yang saya lihat di laman web ni, beberapa laman web, pada 1 tahun mereka buat kajian, pada 1 tahun terdapat 3.5 hingga 7 bilion pokok yang ditebang dalam masa setahun. Banyak kan? Itu pada satu bumi. Walaupun ianya merangkumi satu bumi ini, tapi dia masihnya jumlah yang banyak berbanding jumlah penanaman semula. Baru-baru ini kita ada dengar Perdana Menteri kita Tun Muhyiddin Yassin ada melancarkan program menanam 100 juta pokok. Ini satu langkah yang bijak apabila kita dah tebang pokok, kita tanam balik, kita ganti balik supaya kita punya ekosistem kita terjaga supaya suhu di negara kita ini kekal stabil Dengan penanaman pokok ni juga kita dapat mengelakkan banjir. Contoh sekarang musim hujan ini kita dapat banyak banjir, tanah runtuh Jadi kita beralih kepada poin yang kedua, iaitu pencemaran sungai. Jadi pencemaran sungai ini memang merupakan satu perkara yang tidak asing lagi lah pada kita. Apa yang saya boleh katakan, pencemaran sungai ini pihak berkuasa perlu pantau lebih kerap lah. Kerana baru-baru ini pada tahun 2020, tahun lepas boleh dikatakan setiap bulan sekurang-kurangnya mesti sekali empangan air ditutup. Oleh kerana pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengambil mudah dalam pembuangan sisa toksik mereka. Mereka hanya membuang sisa toksik mereka di dalam sungai, yang menyebabkan empangan itu tercemar. Apabila empangan tercemar, takkanlah air itu akan dilepaskan kepada pengguna. Sudah tentu ia akan memberi kesan yang buruk pada pengguna. Sebagai contoh, pada tahun 2019, memang kes ni memang viral di satu Malaysia, di mana terjadinya di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Sungai Kim Kim ni merupakan sungai utama bagi penduduk Pasir Gudang, untuk mereka menjadi sumber air mereka lah. Jadi ada terdapat beberapa buah pihak yang sudah pun ditangkap pada ketika itu. Mereka membuang hasil sisa toksik mereka ke dalam sungai tersebut, yang menyebabkan 6,000 orang, termasuk kanak-kanak, yang terpaksa dimasukkan ke hospital. Tapi menurut pengetahuan saya, terdapat tiada kemalangan jiwa berlaku pada ketika itu. So sebenarnya perkara ini memang perlu nak serius. Langkah-langkah yang boleh ambil, contoh macam Perdana Menteri kita melakukan penanaman semula. Okey, seluruh rakyat Malaysia perlu mencontohi dia lah, menanam semula pokok-pokok yang sudah ditebang, supaya tidaklah berlaku bencana alam yang akan menyusahkan kita juga. Seterusnya, berkenaan dengan pencemaran sungai ini, saya nasihatkan pada pihak yang bertanggungjawab untuk melupuskan toksik ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan membuang ke sungai. Kerana berat balik juga, ianya air itu kita juga yang pakai. Bagaimana kalau kita yang terkena dan menyebabkan kematian? So berbalik kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Alif Aiman atas penjelasan yang cukup baik sebentar tadi. So kita nak bergerak kepada soalan ketiga, tapi kali ini daripada aspek pengurusan. Soalan yang sama seperti panel pertama tadi, punca dan kesan daripada aspek pengurusan sehingga menyebabkan watercut ini terjadi daripada skop management. Silakan panel ketiga kita, Haris Zamri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mengajukan soalan seperti begitu. Soalan tadi pada saya yang berbunyi, apakah punca dan juga kesan kepada masalah watercut yang berlaku dari segi aspek pengurusan? Kalau telinga saya tak silap lah Okey, baiklah. Puncanya ada 4. Dan setiap punca ni ada kesannya. Baiklah, 4 punca ni adalah sisa industri. Yang pertama adalah sisa industri, yang kedua adalah pembuangan sampah, yang ketiga adalah perlombongan, aktiviti perlombongan, dan yang ketiga adalah kumbahan dan air sisa. Baiklah, setiap 4 ni yang seperti saya katakan, setiap 4 ni ada kesannya. Yang pertama, kesannya sisa industri adalah sisa industri dibuang secara
secara tak dikawal. Apabila dibuang secara tidak dikawal, ini akan menghasilkan sejumlah besar sampah yang banyak yang berbahaya, sepertinya toksin. Apabila bahan ini pengurusan sampah tidak betul, apabila toksin ini berkumpul tak betul, dibuang di dalam laut, maka akan mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar ni bukan saja pada laut tetapi juga pada udara. Dan akan berlakunya water cut, akan berlakunya masalah-masalah yang lebih mendalam. Dan yang kedua adalah pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini adalah seperti biasa berlakunya di laut, di sungai, di kilang. Apabila mereka buang sampahnya adalah kaca, aluminium, plastik dan sebagainya, dan mengambil sekitar 2 minggu atau 200 tahun untuk terurai. Apabila letakkan bahan-bahan tersebut bergabung, dan bila bergabung dan kita dah buang ke laut dan ini bertemu satu sama lain, dia akan mengakibatkan pencemaran di laut. Bukan saja pemotongan air yang akan berlaku, tapi masalah kehidupan laut juga akan terjejas. Dan yang ketiga adalah aktiviti pelombongan. Aktiviti pelombongan ini adalah memecahkan batu dan mengeluarkan mineral dan juga arang. Apabila aktiviti pelombongan ini diproses dalam bentuk mentah, dia akan mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Apabila mengandungi bahan kimia yang boleh berbahaya, ianya boleh mengakibatkan toksik apabila digunakan dengan air. Maka ianya akan mengakibatkan pemotongan air dan pencemaran air yang lebih mendalam. Saya tak tahu nak cerita macam mana, lebih mendalam. Jadi yang ketiga adalah, yang keempat, yang terakhir adalah kumbahan air sisa. Kumbahan air sisa ini adalah pengurusan kumbahan dan air sisa yang tidak dikawal di rumah dan mengakibatkan faktor pemotongan air jika tidak diurus dengan baik. Kumbahan air sisa ini dihasilkan di setiap isi rumah. Nampak di isi rumah, berapa banyak rumah yang ada di sini, dan ini akan mengakibatkan pemotongan air. Bukan saja pemotongan air tetapi masalah penyakit, iaitu contohnya adalah malaria. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada panel ketiga atas penjelasan sebentar tadi. Saya nak tambah sikit berkenaan dengan kontroversi pengurusan dan juga penyelesaian. Antara kontroversi yang timbul, korupsi, campur tangan politik, pencerobohan pihak luar dan juga SOP yang tidak relevan. Dan antara masalah langkah penyelesaian yang kita boleh ambil adalah mewujudkan satu akta yang lebih ketat berkaitan dengan bidang kuasa ahli parlimen ataupun politik dan juga syarikat yang bertanggungjawab menguruskan. Dan juga kita boleh melakukan pengauditan yang lebih kerap bagi mengelakkan kewangan yang berlebihan dengan gaji tahunan mereka. Dan seterusnya kita boleh juga mewujudkan saman terhadap mereka yang melakukan mengganggu kerja-kerja perawatan air dan saliran bekalan. Dan juga kita dapat merombak balik SOP perawatan air bagi memastikan air, tahap kualiti air dalam keadaan yang terbaik. So, terima kasih kepada panel yang membentang. Sekian, terima kasih.